Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Para penonton setia, terimalah Tauqih Fulus anda, FBR. Ya, Assalamualaikum. Ya, sama bertemu. Oh. Hai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Fulus, oh Fulusku, yeah. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Fulus, tapi kali ini musim yang terbaru. Terima kasih kepada TV Al-Hijrah. Yang ada bersama dengan saya ialah sekarang ini 30 Sen. Juga kepada Affin Islamic Bank yang menaja program ini. Tepukan kepada Affin. Katakan kita menyimpan duit kita sejumlah amount dalam akaun simpanan. Kemudian kita mendapat faedah daripada itu selepas satu jangka masa. Bolehkah kita menerima faedah tersebut, kita gunakannya? Boleh atau tidak? Boleh? Itu permasalahan yang kita akan huraikan dengan ahli panel kita hari ini. Dan kita ada seorang artis yang cukup popular akan bersama dengan kita dalam Fulus episod yang pertama musim baru. Kita datangkan kepada anda hari ini yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, juga pengerusi Jawatan Kuasa Syariah Affin Islamic Bank, iaitu yang berbahagia Dr. Ashraf Wajdi. Ya, Dr. Ashraf. Hari ini tajuk kita, ya, mungkin semua orang pernah dengar pasal riba. Kita pun ada riba juga, tapi riba yang ini tidak berdosa. Itu riba. Mungkin kita sendiri laluinya, mungkin kita sendiri pernah menerimanya, kalau boleh kita hindarkan, ya. Tapi cuma kita tak sedar. Boleh doktor berikan pengertian yang lebih terperinci tentang maksud riba itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Saudara Faizal. Sebenarnya memang orang Islam kita di Malaysia ni bab halal haram berkenaan dengan makanan memang amat dititik beratkan. Tetapi duit yang digunakan untuk membeli makanan itu tidak diperkirakan. Kadang-kadang kita amat mengambil berat. Ayam tu sembelih tak sembelih. Betul. Tapi duit kita yang baru kita keluarkan daripada bank ni, sama ada daripada sumber yang haram atau tidak, kita tidak ambil peduli. Berapa ramai daripada kita di luar sana yang benar-benar memahami konsep riba ni. Sebab itulah kita nak bincangkan sikit ni berkenaan dengan riba dengan lebih mendalam sikitlah. Ya, benar. Daripada segi perbankan itu sendiri macam mana doktor? Sebab kita selalunya kita buat pelaburan ataupun kita buat pinjaman, pasti ada yang terlebih dekat situ daripada segi faedah dan sebagainya, keuntungan. Jadi doktor boleh terangkan? Dia ada dua aspek dalam bank ni. Sebab bank ni dia macam perantara antara orang yang nak menyimpan duit dengan orang yang nak menggunakan duit untuk pinjaman ke, untuk beli rumah, untuk beli kereta dan sebagainya. Jadi sebagai bank, aspek riba ni dalam bank konvensional terutamanya, bank yang bukan ada istilah Islamik ini, dia memberi kita pinjaman, ada charge interest dia. Begitu juga bila orang menyimpan, dia pun menjanjikan keuntungan yang bersifat faedah juga. Dua-dua faedah ini memang itu yang dinamakan riba. Kerana apa? Kerana asas kontrak yang digunakan adalah kontrak pinjaman. Bila pinjaman, katakan saudara Faizal pinjam daripada saya 1,000. Saya pun setuju dengan saya Faizal, okey, kalau nak pinjam 1,000, saya nak charge 1% je. Tapi walaupun 1% ada penambahan dalam kontrak pinjaman, itu dianggap riba. Setiap kali Allah mengharamkan sesuatu ada sebab dia, tetapi Allah memberikan alternatif. Sebab itu dalam Quran Allah sebut wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah mengharamkan riba tetapi membenarkan, mengharuskan jual beli yang ada keuntungan. Dalam konteks kewangan Islam, perbankan Islam, dia pun ada nak keuntungan. Sebab apa nak keuntungan? Sebab bank Islam ni bukan guna duit dia. Guna duit orang lain. Guna orang lain yang nak simpan, nak melabur. Bila dia melabur, dia nak keuntungan. Jadi duit yang ini digunakan dalam konteks pembiayaan. Macam mana bank Islam nak lari pada riba ini?
dia boleh buat dengan cara jual beli sebab Allah sebut dalam Quran wa halallahu al-bai'. Allah mengharuskan jual beli. Macam mana cara dia? Bank akan membeli dulu rumah tu daripada developer ke, daripada pengusaha pemaju ke, dan jual kepada pelanggan pada harga yang lebih tinggi. Saya beli pada harga 1,000, saya jual pada harga 1,100. Maknanya saya ada usaha saya. Saya kena berusaha untuk beli dulu. Saya ada risiko. Dalam Islam, jual beli ni saya kena memiliki dulu. Saya kena milik dulu dan baru saya boleh jual. Kalau apa berlaku pada barang tu, katakan rosak, saudara Faizal boleh tuntut ganti rugi. Dalam konvensional tak boleh tuntut ganti rugi. Kalau dah pinjam 1,000 kena bayar 1,100. Islam tidak. Kalau ada kecacatan disebabkan oleh pemilikan saya tadi, mana pelanggan boleh minta ganti rugi. Ini kecantikan Islam dari segi jual beli yang berbeza dengan riba. Kalau katakan doktor bagi saya 100,000, doktor tak ambil lebih dia, interest, faedah semua tak ada. Tapi doktor kata tak apalah, you bayar balik 90,000 je. Itu setengah ulama kata pun ada unsur riba. Ada juga? Ada unsur riba. Tetapi kalau benda itu tidak diletakkan sebagai akad awalnya, maknanya katakan saya bagi 100,000, you nak bayar 90,000, kalau itu adalah hasil ihsan saya kata tak payah bayar 1,000 lah. Halal lah. Halal lah 10,000. Yang itu boleh. Itu dipanggil dalam istilah Arabnya, dipanggil ibra' ataupun isqatul haq. Dia melepaskan hak yang ada pada saya. Hak saya untuk dapat balik 1,000. Tapi hak saya kata tak apa. Tak payahlah Faizal bayar balik 90,000 je. 10,000 tu kira halal lah. Itu tak apa. Tapi kalau lebih, kalau disyaratkan tak boleh. Tetapi dalam Islam juga, kalau misalnya Faizal guna 100,000 yang saya bagi tu, tengok jadi multi-millionaire. Bukan saja DJ, sekarang ni dah buka event management company. Dapat berjuta-juta dah. Ini macam kisah benar je ni. Dr. Faizal datang jumpa saya. Terima kasihlah Ashraf. Dulu bagi 100,000 saya dapat juta-juta ni. Saya nak bayar balik sekarang ni. Tapi sebab Kak Ashraf buat baik dengan saya bagi 100,000, 120,000 ataupun 200,000. Macam mana? Yang itu bukan riba. Yang itu dipanggil atas keikhlasan saudara Faizal nak membayar balik tanpa disyaratkan oleh saya. Dalam Islam bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut ahsanu qadaan. Bila mana kita nak membayar balik hutang, bayarlah dengan cara yang terbaik. Kalau kita nak bayar tanpa disyaratkan daripada awal, nak bayar 200,000, 300,000 daripada jumlah awalnya 100,000, tak ada masalah dalam Islam. Ya, maknanya dekat sini kalau saya menggunakan duit doktor 100,000, lepas tu saya menjalankan perniagaan sebagai modal, kemudian saya mendapat keuntungan daripadanya, saya boleh bayar lebih kepada doktor tanpa disyaratkan dalam kontrak. Tapi jangan harap doktor saya akan buat macam tu. Tapi yang tu dapat pahala lebih. Tapi sekarang ni katanya kita ada pendapat-pendapat daripada orang ramai yang telah pun kita temu bual di luar sana. Ayuh kita saksikan apa pendapat mereka tentang riba. Pendapat saya, riba ni sebarang pertambahan kos daripada harga asal yang kita pinjam kepada sesuatu badan ke organisasi. Dia dalam jangka masa tertentu, kalau makin bertambah masa tu, makin bertambah kos tambahan tu daripada harga pokok. Itu yang saya faham tentang masuk riba. Contohnya, kalau saya bagi duit lebih tetapi orang tu bayar balik saya tapi saya minta lebih sikit. Itulah macam ada, tapi kita tak nampak apa benda riba tu lah. Saya tak tahu istilah yang sebenarnya, tapi lebih kurang macam itulah, kita bayar lebih sikit. Itu dia pendapat orang ramai di luar sana tentang riba. Tetapi kita akan berehat seketika doktor. Kembali sebentar lagi doktor akan berhadapan dengan seorang budak nakal yang terlepas dari sekolah Juvana dan akan menuntut pinjaman daripada doktor RM100,000. Jangan ke mana-mana, saksikan Fulus! Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan.
Kembali lagi menyaksikan Fulus dalam bro, eh. apa sah sampai ke sini bro? Duit aku mana? Duit engkau aku cakap janji nak bayar kan? Apa 5 hari lepas kau bagi apa? Kau bagi tahu aku kau nak bayar 1,100. Sekarang ni kau bayar 1,000 aja. 100 lagi mana? Itulah yang aku tak boleh bayar. Sebenarnya aku tak boleh bayar Sebenarnya duit orang yang ni 100 ada, tu. tak ada. Orang ni hutang aku lagi 1,100. Dia janji nak bagi 1,100. Tapi dia bagi aku 1,000. Boleh. Ini hari yang kelima kan. Aku dah belajar sesuatu, botak. Botak, kau tengok sini. Walaupun aku yang botak sebenarnya. Kau datang sini, aku nak insafkan kau, nak bagi ilmu sedikit. Ilmu apa? Duit tak bagi lagi 100. Ya, tepukan kepada Johan Azari. Doktor, ini Doktor Ashraf. Kalau kau nak tanya apa-apa yang pasal aku pinjam kau, tanyalah. Doktor, macam ni doktor. Dia nak pinjam saya duit. Dia kata dia nak bagi. Dia merayu-rayu dengan saya. Tolonglah, aku nak pinjam kau 1,000. Saya bagilah dia peluang. Saya cakap dengan dia, okey, ambil ni 1,000. Tapi aku nak dalam masa 3 hari ke 5 hari, dia kena bagi saya balik 1,100. Tapi yang saya dapat, doktor, cuma 1,000 aja. Mana lagi 100? Apa Faizal bagi 1,000, lepas tu you tuntut 1,100. Itu sebenarnya RM100 tu memang riba lah. Saya tak minta lah 100 tu, ambil lah. Yang 1,000 tu? Dah halal. Alhamdulillah. Hikmahnya. Ini contoh yang baik. Kerana dalam Islam ni, orang yang disebut dalam hadis Nabi, la'anna Rasulullah akilur riba wa muwakilahu wa syahidaihi. Orang yang Allah melaknat, Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang menerima riba, yang menjadi saksi kepada riba, yang menjadi wakil kepada riba. Maknanya yang beri pun tak boleh, yang minta pun tak boleh, yang menerima pun tak boleh. Sebab itulah dalam konteks ini, kalau betul-betul Faizal nak tolong sahabat kita Johan, kena bagi 1,000 tanpa mendapat apa-apa lebihan daripada 1,000 itu. Benar. Barulah itu pinjaman yang disebut dalam Quran. Betul. Pinjaman yang tanpa faedah, pinjaman yang diberikan hasanah oleh Tapi Allah. dah terlanjur dia halalkan tadi, alhamdulillah lah, tak payahlah minta balik macam tu ya. Itu pun akad juga kata halalkan. Tapi kalau seandainya lebih pada perjanjian tu, katakan dia berjanji dalam 3 ke 5 hari aku bayar. Tapi lebih pada 5 hari dia tak bayar-bayar, dia tak bayar-bayar. Dan saya ni pun duduk diam. Adakah wajar untuk saya minta terus dengan dia? Bagus. Inilah sebenarnya amalan yang dilakukan oleh Arab Jahiliah sebelum pengharaman riba. Ada dua keadaan di mana orang Arab waktu itu mengamalkan riba. Pertama, Faizal bagi 1,000 dan letak dah awal-awal kena bayar 1,100. Yang itu 100 itu lebihan itu dia anggap riba. Okay? Yang keduanya, Faizal bagi 1,000 dan kata lepas 5 hari bayar balik aku 1,000. Tak minta lebih. Tetapi ada syarat tambahan. Kalau lebih 5 hari, you bayar 1,100. Kalau bayar within 5 days, dalam masa 5 hari, tak payah bayar 1,100, bayar 1,000 saja. Kalau bayar lebih 1,100 kerana sebagai satu denda kerana mungkir janji, yang itu pun dianggap sebagai riba. Yang inilah dua amalan yang dilakukan oleh Arab sebelum Allah turunkan ayat Al-Quran mengatakan pengharaman riba secara mutlak. Ini yang disebut sebagai riba jahiliah. Riba yang diamalkan oleh orang Arab jahiliah. Hukum untuk saya menangguhkan bayar pinjaman tersebut. Katakan saya nak bayar 1,000 juga tanpa riba dan sebagainya. Tetapi saya menangguh. Dan dia asyik meminta kat saya. Okey, hukum menangguh. Kalau hukum menangguh itu kerana desakan hidup, memang betul. Sebagai orang Islam, Johan, Al-Quran ajar kita, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kita nampak dalam Quran ni sebut, kalau nampak saudara Faizal tak boleh nak bayar lagi, dia dalam keadaan kesusahan, kita bagilah tempoh masa lagi. Okey, tapi kalau dia masih lagi tak boleh bayar, apa patut buat? Bagi lagi tempoh. Bagi lagi tempoh. Sebab saya, pandangan saya, bagi lagi duit. Yang memberi pinjam itu, dia telah memegang kunci persahabatan. Okey, bagus. Tapi dalam Quran ayat yang saya bacakan tadi, kalau diberi lebih tempoh, dia tak boleh bayar juga. Kalau kita memberikan sedekah, okey, halal lah duit itu. Terima itu kasih. adalah yang terbaik. Alhamdulillah. Itu terbaik kerana pahala yang Allah janjikan adalah berganda-ganda berbanding dengan kita hanya memutuskan ikatan hubungan persahabatan seperti mana yang Johan kata tadi. Elok sangat. Itu cara dia. Saya nak Tetapi jangan buat secara menzalimi, Johan. Menzalimi, betul. Maknanya betul. kalau Faizal ada duit, dah ada bagilah. kalau ada duit tapi orang Kelantan kata sengeling. Sengaja tak nak bayar. Yang itu disebut dalam hadis Nabi, matlul ghani zulm. Siapa yang sengaja tak nak bayar hutang,
dia melakukan kezaliman. Orang yang bagi hutang ni sebenarnya diberikan pahala. Orang yang menerima hutang sebenarnya memikul satu bebanan yang berat. Kalau katakan kita mati tak bayar hutang, roh kita akan tergantung dalam hadis Nabi. Dan kita tidak akan masuk syurga kerana kita tak bayar hutang. Kecuali dihalalkan lah. Kecuali Dah doktor dah halal dah tak nak dia tuntut apa-apa. Minta maaf doktor. Minta maaf ya Abu Faizal. Saya tak sengaja. Yang aku punya memanglah dihalalkan Johan. Tapi ada tak sebelum ini pengalaman awak sendiri ya Johan ya? Bagi saya biarlah apa yang saya memberi itu adalah pemberian yang saya mampu supaya saya tidak terfikir-fikir untuk melaksanakan kehidupan saya sehari-hari dalam keadaan yang lebih payah dari sebelum ini. Betul. Kalau saya tak mampu nak memberi, saya tak payah memberi. Jadi bila saya dah memberi, saya tak perlu nak fikir dia nak bagi balik ke, dia tak nak bagi balik ke, dia tak nak bagi lagi bagus, saya dah halalkan. Kalau dia nak bagi, alhamdulillah mulianya hati dia, saya boleh terima dengan hati yang terbuka atas dasar persahabatan. Ya. Tapi memang selalu orang datang untuk minta pinjam duit dan sebagainya daripada Johan, ada tak? Ada, selalu juga yang datang nak pinjam duit. Nak bertunang nak pinjam duit. Ada kawan nak bertunang nak pinjam duit saya bagi. Lepas tu sampai hari ini ada sisa-sisa bakinya yang dia tidak bagi balik kepada saya dan saya tidak menuntut apa-apa lagi pada dia. Alhamdulillah. Baguslah. So semua orang boleh jadi kawan baik Johan lah sekarang. Tapi tak semestinya saya akan bagi lagi sebab itu pengajaran dalam hidup saya. Pengalaman hidup. Okey, kita nak tanya Johan sendiri daripada segi awak membuat pinjaman ataupun awak daripada segi pembankan, awak pilih yang konvensional ataupun Islamik? Saya agak sedikit keliru konvensional tu macam mana. Tapi Islamik tu saya percayalah mestilah dasar yang baik dan yang tulus. Tak ada masalah Faizal. Kalau misalnya penonton-penonton di luar sana pun, kalau sebelum ini ada akaun dalam bank konvensional, lepas tengok fulus, dia insaf. Kan Allah sebut dalam Quran, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Allah kata kalau sudah sampai kepada kamu peringatan berkenaan dengan riba, kamu tinggalkanlah. Dosa-dosa yang lepas Allah akan ampunkan. Betul. Tetapi jangan seperti mana ayat selepas itu disebut wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jangan kamu kembali semula. Lepas dapat pengajaran, kita kembali semula buat benda riba ni. Yang itu kamu akan menjadi penghuni neraka buat selama-lamanya. Masya-Allah. Itulah dia. Masya-Allah. Semoga kita dapat manfaat daripada apa yang diperbincangkan. Tapi kita tak akan berhenti setakat ini. Ada lagi banyak lagi yang kita nak Dr. huraikan. Johan pun nak kongsi lagi pengalaman dia. Kita kembali selepas ini dalam Fulus. Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. Kembali lagi menyaksikan Fulus musim yang terbaru, episod yang pertama bersama dengan hos yang baru. Botak. Saya nak bertanyalah dengan doktor ataupun Cik Faizal sendiri, yang mana saya ni sebenarnya ada projek filem, ada idea dan ada kertas kerja yang saya dah buat apa semua segala macam. Cuma saya tidak ada modal untuk run projek saya itu. Okey, seandainya saya nak jumpa Cik Faizal sendiri. Nak juga. Okey, dan dia kata dia ada modal. Dia memang jutawan. Saya muslim maklum, semua muslim maklum, orang yang berjaya, alhamdulillah. Dan dia bersedia nak bagi pinjam duit itu, dana tu kepada saya, tetapi dengan satu syarat. Dia nak keuntungan margin tu, dia nak margin 30% selepas saya mendapat untung untuk hak dia. Adakah
itu dikatakan sesuatu perkara yang tidak baik ataupun riba dan sebagainya? Tapi saya tambah sikit, bukan 30. Saya nak 50. Sebenarnya dalam Islam memang ada kaedah yang dipanggil perkongsian, musyarakah ataupun mudharabah. Yang mana ini sebagai alternatif daripada bagi pinjam. Ya, saya. Yang mana dalam Islam bagi pinjam saja, kita duduk saja-saja, kan? Harapkan bunga, harapkan faedah, itu dianggap riba. Tetapi kalau misalnya Saudara Faizal ada 100,000 ataupun 1 juta lah untuk membiayai ataupun nak melabur dalam projek yang Saudara Johan nak buat ni, dengan syarat lah, projek tu mesti syariah compliant lah, projek yang halal lah. Betul. Lepas tu bagi 1 juta. Apa yang boleh dibuat dalam konteks Islam ialah apa yang disebut sebagai mudharabah, perkongsian untung rugi. Maknanya Saudara Faizal boleh mensyaratkan, mengatakan bahawa saya nak perkongsian 50-50 daripada keuntungan yang bakal diperolehi. Kalau dapat untung, kita akan berkongsi 50% tadi. Faizal nak 50%. You nak 30%. Okay, buatlah perjanjian macam mana, tetapi yang paling penting, semua dua-dua kena sepakat. Betul. Once dah sepakat, 50% itu dibenarkan, tetapi kena ingat 50% daripada keuntungan sebenar. Bukannya 50% daripada modal. Bukan 50% daripada 1 juta. Oh, saya bagi 1 juta, saya nak 50%. Maknanya 1 juta plus 500,000 keuntungan. Tak boleh lah. Itu seolah-olah bagi pinjaman dengan harapan kita dapat fixed return. Ataupun keuntungan yang tetap 500,000 ataupun 50%. Itu dianggap sebagai pinjaman berserta dengan faedah. Tetapi yang dibolehkan dalam Islam, bagi 1 juta, kita share profit. Tetapi kalau rugi pun, share juga. Share rugi. Share rugi. Iaitulah dalam Islam disebut al-ghunmu bil-ghurmi. Maknanya kita no risk, no gain. Sekarang ni ada penonton. Silakan nak bertanyakan soalan kepada doktor. Saya ada 2 soalan untuk tanyakan pada doktor. Macam mana kalau saya ada buat pinjaman tapi tak nak terlibat dalam unsur riba tu? And then satu lagi, macam mana nak pastikan yang kita tak terjebak dalam unsur riba? Kita pergi je kepada mana-mana institusi perbankan Islam. Affin Islamic Bank pun boleh juga. Kerana bila pergi kepada mana perbankan Islam, kita nak membiayai apa saja. Katakan pelajaran ke, nak beli rumah ke, nak beli kereta ke. Cara yang digunakan oleh perbankan Islam ini menggunakan kontrak-kontrak yang disahkan oleh syariah yang tidak ada unsur-unsur riba. Kerana itu adalah satu aspek yang membezakan perbankan Islam konvensional. Kerana itu antara perkara asas yang perbankan Islam akan pastikan tidak akan ada unsur-unsur riba. Cuma doktor, tambahan daripada saya pula, ada pihak yang mengambil kesempatan menggunakan istilah Islamik itu untuk menghalalkan apa yang mereka buat. Mungkin mereka sendiri tidak melaksanakannya. Macam mana doktor? Ada juga alung yang guna title Islamic loan. Sebab dia tidak dikawal selia. Dia tidak dimonitor. Berbanding dengan perbankan Islam, dia dimonitor oleh bank negara. Di bank sendiri ada penasihat syariah. Contohnya saya sebagai penasihat syariah di Affin Islamic. Walaupun di peringkat bank kita dah monitor, produk kita dah luluskan, dia perlu pergi kepada bank negara pula. Di bank negara ada majlis penasihat syariah di peringkat kebangsaan. Bahkan ada undang-undang baru sekarang ni yang tahun lepas diluluskan, Akta Kewangan Islam 2013. Yang mana kalau didapati tidak mematuhi prinsip syariah, bank, pegawai bank, siapa yang berkenaan boleh dikenakan hukuman penjara sampai 8 tahun ataupun 25 juta denda. Itulah begitu ketat sekali. Tetapi dalam industri selain daripada perbankan yang tidak kawal selia, tidak ada jaminan. Tapi dalam perbankan Islam, takaful, saya boleh katakan insya-Allah dia dikawal selia secara yang amat kemas dan tersusun. Terima kasih. Ada soalan seterusnya, silakan. Saya ada satu soalan nak tanyakan kepada doktor. Pasal faedah dari simpanan di bank tadi, bolehkah sekiranya saya ambil faedah tu dan saya dermakan faedah tu kepada rumah kebajikan ke atau fakir miskin, atau apakah hukumnya? Okey, pertama kalau kita dah insaf lah, mana kita nak bertaubat. Sebab tu ayat yang saya bacakan tadi, bila dapat peringatan ini Allah suruh kita taubat. Dengan kita taubat, kita pun kena keluarkan duit daripada perbankan konvensional masuk dalam perbankan Islam. Kita kena tengok apakah nilai faedah yang kita telah accumulate ataupun kumpulkan. Macam mana kita nak menyucikan nilai faedah ini? Dan nilai faedah ini itu adalah riba yang diharamkan. Kita tak boleh guna untuk kepentingan diri. Cara yang terbaik ialah untuk kita menyalurkannya kepada hal-hal yang bersifat kemaslahatan umum, kebajikan. Kita pun tak payah beritahu bagi kepada rumah anak yatim ke apa bahawa ini duit riba. Kita bagikan, maknanya bukan untuk manfaat diri. Dalam konteks itu Islam membenarkan untuk kita memberikan untuk sebarang
aktiviti yang berunsur kebajikan, kemaslahatan awam. Ya. Baiklah, kepada penonton di rumah, kita ada sesuatu untuk anda. Kita ada kuis yang berbentuk mingguan dan juga soalan yang berbentuk terkumpul. Jadi, apa-apa pun kita saksikan skrin ini dulu. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada semua dan kita ucapkan juga terima kasih kepada ahli panel kita hari ini iaitu Dr. Ashraf Wajdi juga Johan Nasari. Terima kasih. Tepukan sekali lagi. Dan diharapkan apa yang kita bincangkan hari ini akan dapat memberikan manfaat kepada semua, terutamanya daripada segi perbankan Islamik. Dan terima kasih juga kepada penaja kita iaitu Affin Islamic Bank. Tepukan. Dan kita akan berjumpa lagi dalam siaran ataupun pada hari waktu yang sama minggu hadapan dalam Fulus musim yang kedua. Yeah! Ya Allah, andainya ku bisa hidup 1000 tahun lama lagi, kotakan kata-kata yang telah ku janji. Andainya ditakdirkan esok aku pergi, susun 10 jari memohon diampuni. Janganlah ku sedih berduka berjumpa di sana semula, kembali kepada pencipta di ruang yang luas terbuka pintu syurga dan neraka. Betapa kau bersedih berduka di jiwa gelora di dalam imam dan menderita. Ku bersujud padamu, doa pada yang satu, padamu aku mengadu. Allah yang satu, mohon petunjuk darimu, berderai air mataku, ku ingin dekat denganmu, ya Allah. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic.